Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Saya Cikgu RBT kamu dan pada hari ini insyaAllah kita akan sambung kita punya pembelajaran kita untuk bab ataupun subtopik yang seterusnya iaitu aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey, sebelum saya nak mulakan kelas pada hari ini, okey, saya nak tanya balik. Adakah kamu faham tentang pembelajaran kita sebelum-sebelum ni? Tentang elemen, tentang prinsip? Adakah kamu semua faham? Okey, kalau kamu ada yang tak faham ataupun ada yang tak jelas, kamu boleh tanya saya dalam WhatsApp. Nanti saya akan jawab soalan-soalan yang kamu tak faham tu. Okey, pada hari ini, sebelum kita nak memulakan kelas untuk subtopik hari ini, okey, saya nak kamu semua telah pun menghafal dan kamu semua telah pun menguasai tentang tajuk iaitu elemen dan prinsip. Okey, sebab apa? Sebab pada hari ini kita nak gunakan prinsip-prinsip yang kita dah belajar minggu lepas ataupun kelas yang lalu untuk kita lakarkan ataupun untuk kita buat dalam satu bentuk objek asas. Okey, contohnya kalau soalan keluar dia bagi satu bentuk barang lah, contoh macam beg sekolah. So nanti dia suruh kita senaraikan prinsip tu, prinsip yang ada pada sesebuah beg tu. Nanti kita akan kena senaraikan nanti. Macam mana contoh dalam latihan yang saya berikan kepada kamu tu kan. Okey, contoh macam gambar beg ni kan. So, apa prinsip yang ada dekat situ? Nanti kamu jawablah. Okey. Tapi saya tak mau tumpu yang tu. Sebab itu latihan. Hari ni saya nak tumpu untuk secara basic dulu. Secara basic ataupun secara asas dulu. Macam mana kita nak faham ataupun kita nak apply aplikasi prinsip-prinsip tersebut. Kita nak apply benda tu dalam sesebuah objek ataupun sesebuah bentuk objek. Okay. First, nampak dia kata apa? Ini kamu boleh buat buku teks. Buku teks kamu dekat muka surat 12. Okay, muka surat 12 boleh buka dan rujuk di situ. Okey. Penerangan dia, sebelum melakar suatu produk, semua prinsip reka bentuk hendaklah dikuasai terlebih dahulu agar produk yang hendak dihasilkan itu boleh menarik minat pelanggan. Okay, kamu kena kuasai dulu prinsip-prinsip yang kita dah belajar. 7 prinsip tu. Kamu kena kuasai yang tu dulu. Okay, supaya apa? Supaya produk yang kita akan hasilkan itu boleh menarik minat pelanggan. Sebelum kita nak menghasilkan produk, kita kena buat apa dulu? Yes, kita kena tunjuk dia punya lakaran ataupun lukisan. Kalau macam sekarang ni kita pergi katalog lah kan. Kita nak beli baju, tengok katalog dulu. Kita tengok baju ni design macam mana, rupa dia macam mana. Barulah ada rasa minat orang nak beli. Kalau tak lawa, tak cantik, orang tak beli. So kita kena kuasai dulu prinsip ni. Untuk apa? Supaya produk tu nampak menarik dan menarik hati pelanggan yang nak beli kita punya barang. Contohnya. Okay. So andaikan kamu sebagai seorang pereka lah. Okay. So bagaimanakah perkara ini boleh dilakukan? Anda boleh memulakannya dengan satu prinsip dulu. Semua ada 7. So pada hari ini kita nak mulakan dengan satu prinsip saja dahulu. Okay. Supaya kamu boleh nampak. Contohnya, anda ingin mereka sebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Okay. Kamu nak buat satu produk, satu jam dinding berbentuk jam tangan. Kan sekarang kan ada banyak orang buat jam dinding tapi design macam jam tangan tu kan, yang besar tu kan. Macam tali pinggang WWE tu kan. Macam tu lah contoh dia. Okay. So, macam mana yang kita nak buat? So, langkah 1. Yang pertama sekali, pilih elemen rupa yang sesuai. Misalnya bentuk bulat ataupun bentuk oktagon. Bentuk oktagon macam mana? Ni macam ni bentuk oktagon. Okey, ini bentuk bulat. Okey. So, yang langkah yang kedua, pastikan lakaran itu mengikut prinsip reka bentuk. Contohnya, ringkas dan seimbang. Okey, tengok. Cara-cara dia nak membuat lakaran jam dinding berbentuk jam tangan. Yang mana dia gunakan 7 aplikasi, 7 prinsip reka bentuk yang kita dah belajar kelas yang lalu. Okay, so macam mana kita nak buat jam dinding berbentuk jam tangan? First,
kita kena bentuk objek, bentuk objek asal ni untuk bulat dan pilih antara salah satu. Okey. Kemudian langkah yang pertama ialah lakar bentuk oktagon. Okey, lakar bentuk oktagon. Ada setengah orang dia boleh lukis story macam ni. Tapi kalau orang yang dia tak erti ataupun dia tak boleh nak seimbangkan, kadang-kadang ada yang atas lagi besar, bawah kecil kan. So dia buat macam ni. Okey. Dia buat macam ni dan kemudiannya langkah yang kedua barulah dia buat garisan binaan. Nampak? Dia follow balik. Lepas dia buat garisan macam ni, dia buat bagi nampak bentuk oktagon tu. Okey. Kemudian langkah yang ketiga, lakar bentuk bulatan. Okey, lakar bentuk. Setelah kamu siap yang ni, kemudianlah kamu lakarlah bentuk bulatan dekat dalam oktagon tu. Nampak? Lakar ke bentuk bulatan dalam oktagon tu. Kemudian langkah yang keempat, lakar bahagian tali. Kata nak buat jam dinding berbentuk jam tangan kan? Kan jam dinding berbentuk jam tangan. So kena ada dia punya bahagian tali kan? So buatlah bahagian tali ikut design kamu lah. Okey. So ada so kat sini adalah dia punya tali dia tu kan? Okey, and then kemudiannya akhirnya siaplah kita punya jam tangan berbentuk jam dinding berbentuk jam tangan. So dekat sini apakah prinsip yang digunakan? Jadi prinsip yang digunakan dalam pembinaan jam dinding berbentuk jam tangan ni ialah keringkasan. Dia gunakan keringkasan, ringkas. Okey, ringkas. Orang tengok orang boleh faham itu adalah jam dinding berbentuk jam tangan, ringkas. Pada mana? Pada bahagian rupa dan bentuk jam. Kemudian digunakan lagi prinsip yang kedua, apa dia? Iaitu kesatuan. Tengok balik kesatuan. Okey, dalam buku teks muka surat 11, kesatuan tu apa dia? Okey, iaitu bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej. So maksudnya semua benda ini dia bergabung untuk menampakkan satu imej bentuk jam. Itu kita panggil sebagai kesatuan. Pada bahagian mana? Pada bahagian jarum. Okey. Kesatuan. Okey. Kemudian yang ketiganya ialah dia menggunakan pengulangan. Okey, buka balik pengulangan muka surat 10. Iaitu pengulangan objek. Maksudnya benda yang sama, benda yang berulang-ulang. Tak ada design yang lain dah, bentuk dia macam tu sahaja. Okey. Dan yang terakhirnya ialah dia menggunakan harmoni pada tali dan tepi jam harmoni. Tengok tu rasa macam memberi efek kepada kita. Cantik, lawa, kemas lukisan dia. Okey, itu harmoni. So 4 apa dia yang pertama yang dia gunakan? Yang pertama sekali ialah dia punya keringkasan, kesatuan, pengulangan dan harmoni. Okey, selesailah sesebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Itulah prinsip-prinsip yang dia gunakan. Nampak cantik lukisan bila kita guna prinsip? Yes, cantik lukisan tu. Okey, habis untuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini. So, tugasan kamu, okey, saya nyatakan pada hari ini apa benda yang kamu kena buat kerja sekolah kamu. Kerja sekolah kamu ialah kamu buka buku tulis, buku nota kamu, buku panjang. Kamu tulis hari dan tarikh hari ini. Kemudian tajuk dia ialah aplikasi prinsip-prinsip mereka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Jadi saya nak kamu salin yang ada dalam kotak putih ni. Okey, salinlah. Salin semua ni dalam buku nota. Buku panjang. Salin yang ini saja. Yang atas ni tak payah. Yang ini tak payah. Okey, kamu buat yang ada dalam kotak putih ni saja. Dan yang ni, kesimpulan ni. Apa benda yang dia gunakan prinsip-prinsip tu. Gambar kena lukis ke cikgu? Yes, gambar kena lukis. Ingat, dalam RBT, banyak benda yang kita akan lukis berbanding tulis. Okay, dalam RBT, kita banyak lukis berbanding tulis. Itu RBT. Okay, ingat yang tu. Dia berbeza dengan subjek yang lain. Okay. So, kena lukis ke gambar jam ni? Yes, kena lukis. Lukis bagi lawa-lawa, bagi cantik-cantik. Siapa yang lukis lawa, siapa yang lukis cantik, saya akan tengok dalam gambar yang kamu hantar nanti, screenshot dalam WhatsApp tu nanti, saya akan tengok siapa yang cantik lukis bentuk jam dia,
yang buat lawa-lawa, saya akan bagi hadiah untuk siapa yang lukis cantik, lukis lawa-lawa. Okey? Jelas untuk kerja sekolah hari ni? Okey, baik. Yang tu sahaja. Buat di mana? Buat di buku nota RBT, buku panjang. Okey? Yang kamu dah pernah buat nota sebelum ni. Buat dalam tu, sambung balik je. Okey? Yang tu sahaja kelas kita pada hari ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.